Rasulullah SAW masa dulu perang, kaum wanita turut juga berperang. Dan kalau ikut perang ni kerja yang ganas lah, sepatutnya perempuan tak perlu. Tetapi wanita dia ada part dia. Dia ada part dia. Dan mempertahankan negara ni dia kira hukum lain pula. Sebab nak mempertahankan negara, hukum dia wajib bagi lelaki dengan perempuan. Jadi kalau askar, boleh tak? Boleh lah untuk perempuan jadi askar. Tak, hukum dia boleh. Tetapi cumanya pada zaman hari ni tu masalahnya apa? Bila jadi askar, banyak bercanggah daripada Islam. Tak. Contohnya, bukan kata askar, kan apa yang sebelum datang, lepas mengaji apa? PKN, PLKN, PLKN tu pun kalau kita tengok banyaklah bercampur ataupun perkara yang menyalahi syariat yang dibuat dalam tu. Dah, karena alhamdulillah terhindar daripada maksiat tu lah. Sebab tak kena. Baik. Jadi nak katanya apa? Kalau yang berkaitan dengan tu, kita ada masalah. Tapi ni yang dikatakan dalam ni, keluar daripada rumah pergi angkat batu buat kerja rumah, pada asalnya sepatutnya tak boleh, sebab itu bukan kerja wanita. Jelas kan? Dekat sini ada juga soalan. Yang pertama, apakah hukum wanita tak guna musyrik? Apa hukum wanita tak guna musyrik? Baik. Macam ni, bila mana kita sebut berkaitan dengan sistem musyrik itu adalah disyariatkan. Kemudian bila mana kita sebut kenapa kita buat sistem itu, contohnya kita buat sistem musyrik ini sebab apa? Sebab kita menggunakan kaedah fiqhiyah yang disebutkan sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saddu zara'i. Saddu zara'i itu kita tutup jalan yang boleh bawa kepada haram ataupun kebinasaan. Jadi perempuan kenapa kena pakai musyrik? Sebab nak tutup daripada berlakunya masalah, berlakunya musibah. Itu kaedah yang diletakkan. Baik. Jadi anda nak sebut berkaitan dengan orang perempuan dengan lelaki berdua-duaan, pada asal hukum dia taklah haram. Tetapi menggunakan kaedah saddu zara'i, maka menjadi haram untuk ikhwah dan akhwat duduk berdua-duaan. Sebab boleh terjebak kepada zina. Jadi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan, kalau kita tak pakai, hukumnya adalah haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Nampak? Jadi wanita yang tak menggunakan sistem musyrik, bahkan musyrik itu ada, sebenarnya tak berani juga nak sebut dosa sebenarnya. Tapi kalau mengikut kaedah dia macam itu. Faham Mengikut kaedah dia macam itu. Sebab nak mengelakkan daripada, sebab apa kita tahu dah di bumi Mesir ni masalah daripada segi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ragut dan sebagainya lah selalu berlaku. Jadi bila mana kita tak menggunakan sistem musyrik, kita membawa diri kita kepada ke arah kebinasaan. Baik. Okey, apakah hukum wanita bermusafir seorang diri dalam keadaan tiada siapa yang boleh temankan dia? Jadi tadi dah sebut dah lah. Perempuan yang bermusafir kalau tak ada mahram, syarat tadi ialah aman. Kalau tak ada syarat aman, tak boleh dia bermusafir. Hukum dia bermusafir tadi, hukum dia adalah haram. Kalau tak ada mahram dengan keadaan tadi tak aman. Itu ittifaq para ulama. Jumhur ulama ittifaq para fuqaha bahawasanya perempuan dalam keadaan tidak aman adalah haram bermusafir kalau tidak ada mahram. Okay? Apa pandangan Ustaz cara untuk meningkatkan kesedaran ikhwah untuk musyrikkan akhwat? Baik. Pandangan anak dah sebut dah tadi, bahawasanya belanja. Satu lagi akhwat kena belanja. Itu pandangan anak. Betul? Jadi nak tingkatkan supaya ikhwah ni jadi musyrik, anda sebut dah bahawasanya musyrik ini adalah satu ibadah. Maka kalau kita laksanakan, kita dapat pahala. Nampak? Jadi kena ingat bahawasanya kalau nak sebut ini, akhwat telefon seorang ikhwah nama dia Dr. Rafzan, contohlah. Tak ada ni orang lain lah. Kalau ada bukanlah. Tak.
Telefon Dr. Afzal, kami nak keluar ke sini ke mana? Contohlah nak keluar makan CFC, tapi tak boleh. Kalau waktu malam makan CFC, tak boleh. Kami nak keluar sebab nak pergi ke program, contohnya lah. Baik, kami nak pergi apa? Tuition, betul lah. Nak keluar pergi ke tuition. Bagi telefon dekat akhwat, telefon kat akhwat, akhwat kata, ish, tak boleh lah, nak sibuk lah. Kemudian akhwat tadi tu keluar, tiba-tiba berlaku musibah kat dia. Apa perasaan akhwat masa tu? Takkan, oh, ya, dia kena, okey. Takkan macam tu je. Pasti dia akan rasa bersalah. Jadi sebelum benda tu berlaku, lebih baik kita buat. Tak. Ala pilihannya ikhwah anda sebut betul-betul ni bahawasanya kalau kita jadi musyrik untuk ibadah dan dapat pahala. Tak apa lagi nak sarankan, itu je lah. Tak, pahala Allah Ta'ala bagi. Walaupun mereka tak bagi makan, tak, pahala tu Allah bagi. Itu yang paling penting. Alah, banyak dah soalan. Apa hukum kalau seorang musyrik dengan seorang akhwat berjalan tapi atas urusan penting? Apa hukum? Musyrik seorang dengan seorang lelaki dan seorang perempuan. Baik, macam ni. Dari segi sepatutnya perkara itu tak boleh berlaku sebab dia sebagai berkhaluah. Tak duduk lelaki dengan perempuan. Tetapi sekiranya memang pada masa itu terdesak, daripada wanita tu keluar sendirian, lebih baik ada seorang lelaki yang sikoh untuk menemani dia sebagai musyrik. Ini sebut kalau terdesak. Kalau tak terdesak, kena buat cara dulu. Contohnya, cari akhwat seorang lagi, kemudian panggil musyrik seorang. Okey, selesai. Nampak? Tapi ini sekiranya contohnya keadaan yang terdesak lah. Macam mana nak sebut keadaan terdesak? Macam mana? Contohlah emergency ke apa ke, kecemasan lah tu. Tak. Kalau ya. Okey, meeting. Contohnya lah, balik tengah malam. Tapi yang paling penting usaha dulu dapatkan kawan. Tuan nak sebut. So, sebab tu kita sebelum kita nak buat apa-apa, kita dah ada dah kita punya plan. Contohnya, kita nak pergi ke meeting, kita bawa teman kita. Sebab apa? Saat balik tak ada teman. Bawa teman siap-siap. Nampak? Tapi cara yang paling mudah nak selesai, akhwat kahwin belaka. Selesai masalah. Okey. Soalan lain. Ini bukan melawak sungguh. Anda tak dengar soalan? Okey. Soalan, masa musyrik tu boleh bersembang ke? Itu dipanggil ambil kesempatan. Ikhwah dengan akhwat kalau jadi musyrik, dia kena jaga batasan muamalah dia. Sekiranya muamalah tadi ialah muamalah yang harus, tak apa. Tapi kalau muamalah yang haram ataupun muamalah yang tidak perlu, maka hukum dia adalah haram. Contohnya musyrik, balik sakit makan apa? Itu haram hukum dia bercakap. Tetapi kalau masa tu contohnya nak tanya berkaitan dengan berkaitan dengan kerja, perkara-perkara yang diharuskan bermuamalah, maka boleh. Tetapi kalau perkara yang diharamkan tak boleh dalam muamalah, maka diharamkan juga dalam ketika musyrik tadi. Baik. Benda ni selalu berlaku. Bagus soalan ni. Asal musyrik je, masa itulah dia ambil kesempatan. Dah. Baik. Salam Ustaz, boleh tak Ustaz bagi penjelasan tentang garis panduan bermusyrik dalam masa yang sama, ikhtilatnya terjaga? Baik, panduan musyrik dalam masa sama, ikhtilatnya terjaga. Yang paling penting bila masa jadi musyrik, tak sebaik-baiknya lelaki itu duduk di harapan. Itu adalah sebaik-baiknya. Lelaki duduk di harapan. Sebab apa? Ada dalam hadis, bila mana seorang lelaki melihat belakang perempuan, maka akan ada syaitan menggunakan kail tarik dia. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya bahaya lalu di belakang perempuan daripada depan perempuan. Maka musyrik duduk di depan perempuan. Tetapi bila waktu malam, bila waktu malam, contohnya kalau musyrik duduk depan, akhwat jadi apa pun tak tahu. Contohnya tak. Jadi pada masa itu dia duduk di belakang adalah lebih baik, tetapi jauh. Tak, seperti mana Nabi Yusuf dengan anak Nabi Yaqub tu.
Nabi Musa. Nabi Musa pada masa tu dia tengok daripada jauh, baru dia ikut. Jadi jarak tu kena jagalah. Dan jangan sembang. Nak mengelakkan daripada tidak, jangan sembang. Dan ikhwah bila jadi musyrik, yang paling penting waddul basar. Kena rendahkan pandangan. Jangan masa tu lah pun nak tengok. Jangan. Tengok tu jeling-jeling je. Tak, bukan apa. Kalau tak jeling kan, entah ada ke tak ada pun tak. So itu kena jeling juga. Jadi musyrik jalan dulu gitu lah. Sampai rumah, mana aku tadi? Jadi masa musyrik tu jeling juga, tengok ada okey jalan. Tengok sikit ada jalan. Jangan tengok. Aku waktu pun takut. Jadi etika dia mesti kena ada batasan. Maksudnya jangan duduk dekat-dekat. Banyak juga orang tengok yang musyrik tapi duduk dekat-dekat. Jangan, dia ada batasan dia. Kemudian waddul basar, kena tundukkan pandangan. Baik. Sebab tu jalan di belakang, jalan di depan adalah lebih baik. Sebab tak tengok. Yang kedua, satu lagi, terlalu jaga sangat sampai janganlah jauh sangat. Duduk depan jalan jauh, tak ada. Pun masalah juga. Musyrik sepatutnya terdiri daripada orang yang dikenali atau tidak dikenali. Mana lebih baik? Saya inginkan penjelasan tentang ikhtilat ketika bermusyrik. Baik. Yang dikenali dengan tak dikenali, mana yang lebih baik? Musyrik yang paling baik adalah musyrik yang siqah. Kalau ada mahram. Tapi kalau kenal, hanya sekadar kenal, itu bukan batasan siqah. Saya ambil dia sebab apa? Dia kawan sekelas saya. Tak boleh. Musyrik mesti kena siqah. Kalau kebetulan kawan kelas tu pun siqah, tak apalah. Cuma yang paling penting bila ada persatuan dia dah ada dah sediakan musyrik-musyrik yang siqah contohnya, maka tak apa. Dan kalau ambil musyrik, contohnya lah, ada di kalangan kita ni kadang-kadang dia dah ada hubungan. Contohnya lah, kata pakwa dengan makwa, situ dah haram dah. Tapi tak apa, cuma kalau ada benda tu, kemudian nak keluar, telefon untuk musyrik, tak boleh. Sebab dia lebih menggalakkan kita melakukan benda yang tak elok lagi. Maka pilih musyrik yang lebih siqah dan juga bukan tak dikenali. Macam mana nak sebut? Kalau tanya musyrik yang dikenali dengan tak dikenali, mana lebih baik? Yang dikenali lah sebab mahram. Tetapi kalau kenal hanya bukan kerana mahram, tak boleh. Itu bukan tak boleh. Itu bukanlah batasan yang mengatakan boleh untuk mengambil musyrik, tak. Ataupun lebih baik, tak. Okey. Cuma nak sebut, kalau kita ambil entah daripada orang mana entah, contohnya tak, dia ambil orang Arab jadi musyrik. Contoh, memang tak dikenali, maka ambil ikhwah ni lebih baik daripada ambil orang Arab sebab tak dikenali. Tu anda nak sebut tak dikenali tu dia ada dia punya ni lagi. Maksudnya apa? Kenal itu maksudnya kenal sebagai mahram. Kenal sebagai dia adalah seorang yang baik dan dia seorang yang boleh jaga. Maka ambillah dia, itu lebih baik. Tapi kalau kenal dia sebagai dia boyfriend, maka tak boleh. Maka ambil yang bukan boyfriend dia lebih baik. Nampak? Sebab bila ambil dengan orang yang memang dah dia suka, menyebabkan perkara yang lebih tak elok boleh berlaku. Baik. Salam Ustaz. Letih menjawab salam macam ni. Apa komen Ustaz berkenaan dengan petition yang dibuat pelajar yang menolak mengahwini wanita yang tidak bermusyrik yang dibuat di Facebook baru-baru ini? Apa komen berkaitan dengan ada pelajar yang buat macam itulah? Maksudnya tak nak kahwin dengan orang yang tak pakai musyrik. Jadi kalau tanya pandangan anak pun tak nak kahwin dengan orang tak pakai musyrik. Sebab apa? Kita dah sebut dah tadi. Wanita yang paling baik adalah wanita yang mengikut sistem Islam. Lelaki ni dia ada hak nak kahwin dengan perempuan yang lebih baik. Nampak? Jadi bila macam itu, baguslah tu. Bila buat macam tu sebab apa? Supaya akhwat kat sini sedar bahawasanya lelaki nakkan seorang perempuan yang mana mengikut sistem Islam, iaitu sistem musyrik antaranya. Nampak? Itu kalau dah tanya pandangan anak
macam tu dah. Nah, sebab anak orang lelaki. Baik. Saya ada soalan. Apakah pula hukum wanita bermusafir atas sebab melancong tanpa mahram tetapi mendapat keizinan daripada wali ataupun mahram? Baik. Dia dapat keizinan daripada mak ayah untuk keluar, tapi dia tak ada keizinan. Tapi saja-saja nak melancong. Dalam hukum Islam, yang pertama ialah dia mesti kena mahram. Sebab syarat meletakkan mahram itu adalah syariat. Tak tanya kepada wali, wali benarkan. Wali dengan syariat kena utama syariat lah. Nampak? Cumanya anda dah sebut dah tadi berkaitan dengan safar dalam keadaan aman. Bila safar dalam keadaan aman, tak apa, tak ada mahram. Nampak? Baik. Tapi aman dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Bukan boleh semata-mata. Kemudian yang kedua, jika seorang perempuan ingin keluar malam kerana keperluan dan dia telah berusaha untuk mendapatkan musyrik tetapi tidak berjaya, dia terdesak. Jadi apakah hukumnya jika perempuan itu keluar juga? Baik, kalau dah terdesak tak apalah, istilah dia. Tapi perkara pertama mesti kena cari musyrik dulu. Tak, sebab dekat sini dia kata terdesak. Jadi terdesak memang boleh lah. Contohnya apa? Berkaitan dengan terdesak ni, contohnya kalau kita jalan, contoh suami isteri dah pergi bermusafir, tiba-tiba suami dia mati. Dah, masa tu takkan dia nak tunggu musyrik juga, balik. Masa tu tak apa, dia balik sini. Sebab itu dikira sebagai terdesak, darurat. Ya. Syarat apa dia? Dia punya syarat minimum. Baik, jarak lah maksudnya. Baik, jarak nak keluar rumah. Baik, macam ni. Jarak ni tak ditentukan oleh syarat. Maka dia melihat kepada kebiasaan. Contohnya uruf. Contohnya kat sini senangnya, mudahnya bila ada persatuan, maka persatuan dah letakkan garis panduan. Tak, contohnya ni rumah dia, depan tu kedai, takkan ada tipu musyrik. Nampak? Jadi kalau nak ikutkan dia punya ni, nak sebut jarak yang dikatakan tak selamat lah maksudnya. Tak. Sebabnya jarak ni tak ditentukan oleh syarak, ditentukan oleh kebiasaan orang kat situ. Contohnya kalau dekat sini kebiasaannya musyrik, kalau daripada sini nak keluar orang ni kena pakai musyrik, maka kena pakai. Tapi kalau kebiasaannya keluar kat sini pun tak ada masalah, maka tak pakai musyrik tak apa. Nampak? Boleh tak? Sebab nak bagi syarat minimum, sebab memang tak ada yang ditetapkan. Sebab dia berdasarkan kebiasaan. Jadi bila berdasarkan kebiasaan, mudahnya bila ada persatuan, persatuan yang letakkan garis. Boleh faham? Boleh. Boleh ke jawapan tu? Berapa dah? Okey, ada lagi. Apakah hukum ikhwah tak nak jadi musyrik? Dia main balik-balik. Hukum ikhwah tak nak jadi musyrik. Apa hukum? Okey. Ikhwah tak nak jadi musyrik, hukum dia apa? Hukum dia rugi. Sebab kalau tak jadi musyrik, tak adalah siapa hukum dia haram, berdosa, tak. Tetapi kalau contohnya baik, dia macam ni. Musyrik ni, untuk jadi musyrik, dia hukum dia adalah dia menjadi, contohnya dia mengikut hukum tertentu. Kalau sebab asal-asal menjadi hukum musyrik ni adalah harus. Tetapi bukan harus. Kalau harus dia tak dapat. Hukum dia adalah sunatlah, digalakkan. Sebab apa? Orang yang menjadi musyrik, dia akan dapat ganjaran pahala sebab dia melakukan kebaikan. Hukum melakukan kebaikan adalah sunat. Okey, faham ya? Hukum melakukan kebaikan adalah sunat. Jadi kalau ikhwah tak nak jadi musyrik, dia taklah membawa kepada hukum haram. Tetapi dengan sebab ikhwah tak nak jadi musyrik, menyebabkan berlakunya kemudaratan, maka menjadi fardu kifayah bagi ikhwah untuk jadi musyrik. Kalau satu mansurah ini minta untuk jadi musyrik, seorang pun tak nak, semua ikhwah berdosa. Boleh? Sebabnya bila boleh melakukan kemudaratan, mencegah kemudaratan, itu hukumnya adalah wajib. Boleh?
Patut macam kena orang tonton. Baik. Kemudian apakah hukum boyfriend jadi musyrik? Dah sebut dah tadi. Hukum boyfriend jadi musyrik, yang pertama, boyfriend tu dah haram. Faham? Jadi hukum dia bila jadi boyfriend, jadi musyrik lagi lah tak boleh. Mesti kena ambil orang yang tak dikenali. Sepatutnya istilah dia tak berlaku. Sebab apa? Boyfriend tu tak boleh. Jadi istilah nak ambil boyfriend jadi musyrik, soalan tu salah. Sebab sepatutnya boyfriend tak boleh berlaku. Nampak? Melainkan tunang ke apa ke, lain cerita lah. Tapi tunang bukan boyfriend. Faham Okey. Ustaz, soalan sama. Soalan sama. Ya. Panggil tapi ya. Okey, macam ni. Bila sebut boyfriend tu haram, tunang tu tak apa. Faham tak? Sebab boyfriend hukum dia haram, tapi tunang hukum dia apa? Pandai. Hukum dia adalah sunnah. Sebab Nabi bertunang itu adalah sunnah. Baik. Jadi yang nak sebut tak apa, sebab apa? Sebab tunang itu jalan yang dihalalkan oleh syariat. Boyfriend itu jalan yang diharamkan oleh syariat. Jadi ustaz, boleh tak nak ambil tunang jadi musyrik? Boleh, tak ada masalah. Tunang nak jadi musyrik boleh. Tapi tunang, asal macam pelik. Tapi tunang tadi tu dia kena jaga batasan yang sama. Sebab hukum tunang dengan orang biasa sama hukum dia. Beza dia apa? Dia dah tunang. Itu je lah beza dia. Maksudnya lelaki dengan perempuan ni tak ada orang boleh kacau. Itu je beza. Tetapi dari segi batasan muamalah dan sebagainya, tunang sama je macam lelaki biasa. Perempuan pun sama je macam perempuan yang tak bertunang lagi. Jadi boleh tak jadi musyrik? Hukum dia sama je macam orang lelaki yang lain. Faham Itu maksud dia. Okey. Kalau akhwat nak musafir, jalan-jalan, niat dengan izin parent, tetapi dengan ikhwah hanya untuk pelajaran. Ni apa anda tak faham? Kalau akhwat nak musafir, jalan-jalan, lepas tu niat, apa tak? Dengan izin parent. Maksud izin parent niat je tak boleh. Tapi dengan ikhwah hanya untuk siapa yang buat ni? Tak mengaku kan? Tak apa, yang tulis soalan ni tulis balik. Apa dia ni? Soalan anda tak faham soalan ni? Ke? Cuba tengok. Kalau faham. Okey, soalan seterusnya, macam mana nak tegur orang yang bermusyrik tapi tak jaga etika, jarak adab ikhtilat? Sekiranya tersembat dan golongan sebegini, apakah cara yang berhikmah untuk tegur? Dah habis. Oh, masa dah habis, minta habiskan soalan terakhir.